Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ustazah Syahada bukan Ustazah Mia. Ya. Okey, kita baca doa. Alhamdulillah lah hari ni. Budak-budak tahu satu hari ni bersemangat. Ustazah pun jadi bersemangat nak mengajar. Ya. Okey. Salah lah nama Lili. Kenapa macam tu? Okey. Hari ni Ustazah nak kita buat sesuatu Tu yang kan nama baru. Lili. Yang Ustazah share sekejap. Ustazah hari ni belajar akhlak ke? Lili. Tu kan akhlak. nama lain. Lili. Dia belajar akhlak. Bukan nama lain. Asyik macam tu je. Tekan nama lain. Okey, siapa yang ingat tak yang masa lisensi buku minggu lepas kan? Ustazah, ya? Apa? Minum. Ustazah Amira ada suruh ni kan? Ada suruh tulis kan? Ada. Ustazah share sikit. Ada Ustazah Amira ada suruh buat. Masa kawan awak bacakan buku, lepas tu Ustazah Amira tanya soalan, lepas tu dia suruh tulis kan kat sini kan? Ustazah kawan-kawan. Hari ni Ustazah nak suruh awak buat macam tu. Tapi sebelum tu kita kena belajar dulu. Sekejap. Saya dalam kelas Ustazah. Dalam tu ada. Nanti Ustazah nak semua orang fokus. Lepas tu Ustazah nak semua nanti kena tulis dekat situ nanti. Apa yang dia belajar hari ni. Okey. Nanti Ustazah bagi soalan, kena jawab. Buku coklat tu kan? Dalam skrin yang Ustazah share tu tadi lah. Nanti kena tulis. Okey. So hari ni buka dulu buku akhlak. Kita belajar adab pergaulan bersama ibu bapa. Buka muka surat 30. Saya kasihkan nama Lili. 36. 36. Ustazah buku teks ke? Ya, buku teks. Siapa tak ada buku? Ustazah share. Saya ada Ustazah. Kasar berapa? Muka surat 36. 36. Ya. 36. Nampak tak tu? Saya cari. Pergaulan bersama ibu bapa. 36. Ya. Ustazah, Muhammad Muhammad Uwas Uwas ni. Hobi dia memang suka conteng skrin Ustazah. Saya ni berapa? Bukan Ustazah 36. 36. Muka surat 36. Ustazah cakap. Semua dah jumpa? Cepat. Nanti kita nak tulis pula. Ya. Saya ada air. Apa pada? Baru. Dia nak buat. Ni ada air kan? Tapi tak tumpah pun. Sebab kena sedut. Maksudnya air tu sudah habis. Okey, cuba tengok gambar pertama ni. Cuba tengok gambar pertama ni. Dia buat apa ni? Anaknya berjalan-jalan dengan ayah dia.
Pergi jalan. Ada Okey. perempuan yang papa dia. Anak perempuan dengan papa dia pergi jalan sama-sama. Yang kedua ni, gambar yang kedua ni. Nak pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah kena buat apa? Pergi sekolah. Kena salam dengan mama, dengan papa, umi, abah. Tak kira lah awak panggil mak awak apa. Ibu ke, ayah ke. Okey, yang gambar yang ketiga ni. Saya panggil papa dia pakai mata tadi. Yang kedua. Kenapa ayah dia pakai cermin mata? Ayah dia rabun. So kalau keluar kena pakai cermin mata. Dia pakai semata. Ni gambar yang ketiga, tolong basuh pinggan. Siapa rajin tolong mak dia basuh pinggan? Siapa lepas makan dia tak basuh pinggan? Ya, saya basuh. Saya basuh pinggan. Saya selalu dulu saya 6 tahun kan. Ya. Saya makan saya cuci pinggan. Tapi hari ini tak dah. Keempat. Kalau sinki tu tinggi tak sampai, tak apalah. Tolong je lah angkat pinggan tu. Empat. Okay. Gambar yang keempat ni apa? Dia bagi dia bagi bagi mak dia hadiah. apa? Bagi hadiah kat mama dia. Mak dia dibagi hadiah kat. Siapa pernah bagi hadiah dekat mak dia? Saya pernah. Bagi dekat ayah ke? Saya tak pernah lah. Kalau tak nak beli pun buat kat ucapan. Sepenuh hari ibu. Buat kat ucapan tulis. Saya pernah buat hari ibu. Kan? Hari ibu ke? Hari bapa ke? Nanti mak ayah mesti happy. Okey. So apa adab-adab ketika bersama ibu bapa? Okey, yang pertama. Safia baca. Safia. 37 pula. Adab yang pertama apa? Memberi ucapan salam. Memberi ucapan salam. Ucapan salam. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum kawan-kawan. Salam tu dah dapat pahala. Bagi salam dekat ibu dengan ayah, lagi tambah Kalau ada pahala. mau boleh salam. Ada kopi. Jangan. Yelah, dengan orang lain janganlah salam. Tapi kalau dalam satu family tak apalah. Dalam satu rumah. Okey, yang kedua siapa? Baca. Alisha Maisara. Ya, baca Alisha Maisara. Mencium tangan kedua-dua ibu bapa. Bila kita salam ayah kita, kena cium tangannya. Jangan salam macam tu je. Jangan macam salam kawan awak, salam gitu je. Salam kena cium, tunduk kepala cium. Kalau ibu bapa tak apalah. Ibu bapa kan duduk satu rumah. Okey. Jangan ada kopi. Okey, Masita pula nak baca. Masita raise hand tu nak baca ke tu? Baca yang ketiga. Nak baca ketiga. Bercakap. Lemah lembut. Bercakap lemah lembut. Macam mana cakap dengan mak ayah? Dia cakap dekat mak ayah. Cakap pun tak boleh. Apa lagi cakap marah-marah. Apa mak ni? Tak masak pun makanan favourite kita hari ni. Boleh ke macam tu? Kita kena cakap elok-elok. Kena cakap lemah lembut. Walaupun kita sedih ke, kita cakap elok-elok. Nanti kalau mak kita kecil hati, kita dapat apa? Kalau mak kita kecil hati dengan kita? Dosa. Kita dapat dosa. Okey. Yang keempat. Kasih Imana pula baca. Kalau dari ibu mana boleh kasih mak nangis? Belum. Mana boleh kasih mak? Betul. Mana boleh kasih mak menangis. Jatuh air mata mak setitik. Habislah kita. Tapi kalau nangis gembira tak apa. Kalau mak kita nangis sebab gembira, contohnya kita dapat keputusan cemerlang dalam periksa. Tu mak kita menangis gembira. Tu tak apa. Itu dapat pahala. Okey, Kasih Iman dah baca yang ni. Yang keempat ni. Menjaga perasaan
Ibu bapa. Ibu bapa. Kena jaga perasaan ibu bapa. Samalah dengan bercakap lemah lembut ni. Kita jangan guriskan hati ibu bapa kita. Okey, yang ke berapa dah ni? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang kelima ni. Tanya Alisa. Rani Arisa ada tak? Okey. Okey, Rani Arisa baca yang kelima. Tundukkan badan ketika lalu minum air. Minum. Hadapan Mereka. Tundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka. Kalau ibu bapa macam kita tengah tengok TV ramai-ramai kan, mak ayah kita tengah duduk kat sofa tu, kita nak lintas depan mak ayah kita. Kita kena tunduk, bongkokkan sikit badan. Tumpang lalu ibu, tumpang lalu ayah. Macam tu. Jangan jalan begitu aja. Okey, yang ke-7. Amna. Amna Sofia. Kena dah siap ke? Jangan. Ustazah nak pergi tandas. Okey, silakan. Okey, Amna. Amna and Honey Lemon. Jangan Mencelah. percakapan mereka. Jangan mencelah percakapan mereka. Apa maksud jangan mencelah percakapan mereka ni? Mencelah percakapan tu apa maksudnya? Saya tak tahu. Contohnya mak dengan ayah kita tengah borak-borak, tiba-tiba kita kita potong cakap dia. Itu tak baik. Jangan mencelah, bagi mak ayah kita habis dulu cakap, baru kita cakap, baru kita ni sambung. Okey, yang seterusnya. Inara Auni baca. Yang ni yang saya tunjuk ni. Memohon. Yang ni. Yang ketiga last. Memohon restu. Restu. Saya nak tanda boleh. Boleh. Ibu. Saya nak pergi tandas boleh. Bapa. Saya nak pergi minum air. Boleh. Okey, memohon restu ibu bapa. Memohon restu ibu bapa ni maksud kita nak buat apa-apa, kita mohon restu ibu bapa kita dulu. Kita minta izin dulu. Jangan main buat je. Nak pergi main kat luar, main basikal. Minta izin tak? Minta. Minta izin. Mama, Amna nak main basikal kat luar. Jangan pergi je kat luar main basikal. Umi lah. Umi. Boleh tak saya main basikal? Cakap boleh. Kalau saya izin betul boleh. Kalau betul. Kalau ayah bagi boleh? Boleh. Jangan ayah tak bagi, marah pula. Nanti lawan-lawan cakap ayah. Sedih ayah. Ayah risau. Pujuk elok-elok. Tapi kalau waktu-waktu kalau ayah tak bagi tu adalah sebab risau. Tengah panas ke pukul 2 petang awak minta. Tengah matahari terik. Nak main. Nanti ayah awak risau lah. Awak demam kena panas. Okey, seterusnya. Rais pula baca. Saya pernah kan. Malam-malam kan. Ustazah, saya pernah kan malam-malam kan. Malam semua kan akan sejuk kan. Lepas tu? Saya pergi hotel kan. Malam ni saya pergi malam-malam saya pergi mandi. Mandi apa? Beku. Awak tak demam ke? Tapi saya... Ayah awak bagi tak? Saya tanya semua. Sebaik tak demam. Okey. Rais pula baca, Rais yang ni. Yang saya tunjuk ni. Saya tak tahu nak balik ni. Ucap. Tak adanya. Ada tak buat. Terima. Kasih.
Atas Atas pemberian. pemberian. Kalau mak ayah kita bagi kita duit belanja ataupun mak ayah kita bagi hadiah atau mak ayah kita bagi kita makanan hari-hari mak ayah kita masak tu, kita kena cakap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu kena ucap apa dekat mak ayah kita? Thank you. Kena cakap terima kasih. Thank you boleh. Nak cakap Arab pun boleh. Syukran. Syukran ya Umi. Nak cakap bahasa Melayu pun boleh. Terima kasih. Nak cakap Korea pun boleh. Kasahamnida. Kalau kita cakap Korea. Yang penting maksud. Yang penting maksud dia terima kasih. Salah, mak saya tu cerita Korea tapi saya tak faham bahasa Korea. Oh, ya Amsha. Bolehlah cakap dekat mak awak. Kamsahamnida. Saya pening apa saya dengan ayah mak saya. Diorang nak bahasa Korea saya tengok, saya nonton aja asalkan ada cerita. Okay, Ustazah ajar satu perkataan Amsha. Awak cakap kat mak awak. Sarang hai. Semua awak suka. Sarang hai. Sarang hai tu maksud apa? Saya sayang awak. So nanti cakap dekat mama, dekat Umi ke, dekat abah, sarang hai Umi. Tak, ada Korea lah. Tu Korea pula. Nanti kalau mak awak tanya apa tu? Maksudnya saya sayang. Ya, why? Ayah saya itu bahasa Cina. Bahasa Cina Korea. Saya belum ada. Oh, ayah awak pernah pergi Korea? Wow. Korea. Saya pernah pergi Korea. Saya dah pernah pergi Ya ke? Wow, buat apa kat Korea tu? Bercuti ke? Ke pergi kerja? Tak. Sampai saya bekerja ingat je. Adik saya pun atuk saya dengan saya dengan ayah ikut je. Ikut je. Yelah kena lah ikut. Tak kena tinggal. Ada baby dah. Okey. Okey, seterusnya. Zafran baca. Yang last sekali. Sarangnya. Yang ni tidak Tak. mendahului ibu bapa Ibu bapa ketika berjalan. tiga berjalan. Maksudnya jalan tu jangan tinggal mak ayah kita. Mentang-mentang kita seronok mak ayah kita bawa kita pergi mana? Pergi fun fair ke, pergi mall ke. Gembira sangat kita ni sampai jalan ke depan sana. Mak ayah kita tertinggal kat belakang. Nanti hilang. Siapa yang susah? Apa? Ayah. Fun fair? Fun fair? Saya pernah campur tapi saya paling belakang. Taman Pestaria. Saya paling belakang, saya laju kan. Pernah kan? Lepas tu saya paling belakang tak ada orang kan. Saya paling cepat tiba-tiba ada orang. Nasib baik ada orang. Saya pelik Jauh depan tak ada sebab saya jauh bawah aje kan. Awak jalan main phone ke? Lantai je. Kalau saya jauh belakang dulu tak ada orang. Lepas tu saya tak depan Okey, seterusnya muka surat sebelah pula. Tadi kita dah belajar apa adab-adab bersama ibu bapa kan? Kenapa kita kena buat adab-adab tu? Apa fadilat dia? Fadilat kalau kita beradab dengan ibu bapa. Yang pertama apa? Okey, Syafina baca. Syafina Insyirah. Saya Alisha Misara. Jika kasihi oleh Allah. Betul, dikasihi oleh Allah. Kalau kita jaga hati mak ayah kita, kita tak lawan cakap mak ayah kita buat mak ayah kita gembira, mestilah Allah sayang kat kita. So bila Allah sayang kat kita, kita akan mendapat apa? Rahmat daripada Allah. Dapat pahala, dapat rahmat, dapat kejayaan dunia dan akhirat. Kalau kita dengar cakap mak kita dapat. Okey. Ya, Alisha Masalah kenapa? Alisha nak baca. Okey, Alisha Masalah baca ni pula. Yang keempat.
Mendapat. Yang keempat. Ustazah dah lompat dah. Roh. Jiwa yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jiwa. Jiwa sentiasa Tenang. tenang. Okay. So jiwa kita sentiasa tenang lah. Kalau mak ayah kita pun reda dengan kita, kita tenang. Tak adalah rasa gelisah je. Rasa nak marah je. So kita tenang aja. Okay, lepas seterusnya, siapa dia selalu berdoa dengan Allah? Okay, contohnya dia nak berjaya dalam exam, dia berdoa dengan Allah. Amna berdoa. Macam mana Amna berdoa dengan Allah? Cuba kongsi satu doa Amna dengan Allah. Saya baca doa ibu bapa. Doa ibu bapa. Macam mana doa ibu bapa Amna baca? Rabbi sholli wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Apa maksud dia? Saya tak tahu. Yang ni. Itu betul doa tu. Doa kepada ibu bapa. Lepas solat selalu kita kena baca. Ni maksud dia. Wahai Tuhanku. Okay, semua tak ada tangan. Kita nak baca doa untuk mak ayah kita ni. Ikut Ustazah sama-sama. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Ampunkanlah dosaku. Dan dosa kedua-dua ibu bapaku. Dan rahmatilah kedua-duanya sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Amin. Kena baca doa ni setiap kali lepas solat baca. Maksudnya kita bukan minta ampun dosa kita je, kita minta juga ampun dosa ibu bapa kita. Lepas tu kita minta supaya Allah sayang pada kedua ibu bapa kita sebagaimana ibu bapa kita sayang pada kita. Okey, apa balasan akibat kalau kita tidak beradab dengan ibu bapa? Rasa-rasa kan kalau kita lawan cakap ibu kita, lepas tu kita belajar. Jadi pandai tak? Tak. Nampak ni dia belajar susah nak masuk. Dia dah belajar banyak tapi dia susah nak masuk. Sebab apa? Sebab dia lawan cakap mak ayah dia. Dia dah haka. So Allah tak reda. So dia susah nak jadi pandai. Tu salah satu balasan dia. Okay. Lepas tu amalan tidak diterima Allah. Okay. Kalau awak solat 5 waktu sehari, awak puasa sunat, awak bersedekah. Tapi bagus tak semua tu? Bagus tak awak solat, berpuasa, sedekah tu bagus tak? Amalan yang baik tak? Bagus kan? Amalan yang baik. Tapi awak lawan cakap mak awak. Awak derhaka pada mak awak. Amalan awak yang banyak-banyak tu diterima tak? Awak solat, awak sedekah. Tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab awak derhaka pada mak ayah awak. Tengok betapa pentingnya untuk kita taat pada ibu dengan ayah kita. Sampailah Allah tak terima amalan kita kalau kita lawan cakap mak ayah kita. Nanti Ustazah share video kisah pasal tu. Sahabat Rasulullah. Dia seorang yang soleh, seorang yang rajin solat. Tapi bila dia nak meninggal dia susah. Sebab apa? Sebab mak dia kecil hati dengan dia. Nanti Ustazah share cerita tu. Okay. So sekarang ni semua dah ni. Boleh ingat tak ada adab tu semua? Okay, dah. Ustazah nak suruh awak menulis pula. Dekat ni, dekat skrin ni. Ustazah share sekejap dekat ni. Tengok chat.
Apa yang main keluar masuk ni? Pilih awak main keluar masuk ya. Jangan main keluar masuk contoh. Bukan saya tadi saya ya. Okey. Buka Amsyah. Sekejap Ustazah nak share ni. Copy link. Okay, semua tengok dekat chat. Ada Ustazah share link tu, cuba buka. Padlet. Ustazah kan Apa? Okay, semua dah buka, dah pergi kat chat belum? Boleh buka tak link tu? Boleh kan? nak hantar macam mana? Okay, Ustazah ajar sekejap. Ustazah ajar ya macam mana. Dia akan keluar macam ni kan? Okay, nampak tak anak panah dekat bawah ni? Anak panah ni. Anak panah pula. Simbol tambah ni. Tengah loading. Oh, tengah loading. Okay, siapa yang dah boleh buka cuba tengok. Ada yang dah boleh buka belum? Tengah loading. Tu dah ada yang tulis tu. Jangan tulis mengarut-ngarut lagi. Okay. Macam mana nak hantar? Okay, so bila dah tak tulis tambah tu, kan dia akan keluar ni kan? Tulis nama dulu, tulis nama. Contohnya Amna. Macam mana nak tulis? Tulis. Dah keluar belum macam Ustazah ni? Dah, tapi saya tak tahu nak tulis macam mana. Type lah, type dekat situ. Klik dekat situ, type. Okay, contoh tulis nama dulu, Amna. Oh, Ustazah. Ya. Macam mana nak hantar? Macam mana saya nak? Okay, contoh. nak tulis nama. Macam mana nak tulis nama? Tulis dia dekat situ. Yang dekat atas tu tulis nama dulu. Sabar satu-satunya. Saya tunjuk. Tulis dulu nama kat atas ni. Contoh saya tulis nama Amna. Kat title tu. Yang title tu tulis nama Amna. Contohnya. Nama ni? Okay, yang bawah tu tulis. Contohnya nanti saya tanya apa? Adab kepada ibu bapa. Minta izin. Okay, lepas tu dah tulis kan. Nak hantar klik. Klik je kat luar. Klik dekat ni yang warna hijau ni. Klik kat situ. Hijau mana? Klik kat luar, double hijau dekat luar ni. Macam tu. Okay, semua Hijau. dah dapat. Maksudnya jangan klik dekat kotak awak tu lah. Klik dekat luar kotak awak. Klik double klik. Ya? Apa tak dengar lah suara awak? Apa yang cakap tu? Okay, semua dah boleh dah buat. Okay, Ustazah nak tanya. Tak ingat tapi Tak boleh. No. Ya? saya rasa ni tapi periksa saya tak tahu saya jawab apa. Ada jawab lain, ni lain. Okay, siapa yang ada masalah? Siapa yang ada masalah nak buka? Mana nak tulis nama? Awak tulis dia dekat tu. Dekat title tu tulis nama. Saya tak nampak. Ustazah dah stop share ni sebab Ustazah tak dengar suara. Tekan je. Tak nampak apa pun. Ya. Memula nak tulis tekan tambah yang kat bawah tu dulu. Okay, Masyita kenapa Masyita? Masyita ada masalah nak buka? Masyita dapat klik tak link tu? Saya dah tulis nama Aisyah. Okey, dah tulis nama, lepas tu tulis okey. Sekarang ni Ustazah nak tanya dulu. Apa, okey, tulis adab kepada ibu bapa. Tulis adab kepada ibu bapa. Tapi tak jadi apa-apa pun. Tengok Amna tulis menolong ibu bapa. Okey, ada bukan? Tulis apa? Apa lagi? Ustazah macam mana nak tulis dia saya tak tahu. Nak tulis ni nampak ada tambah kat bawah ni. Kan nampak tak yang warna pink ni? Yang Ustazah tunjuk ni. Klik situ. Kenapa Ustazah punya warna hijau, saya punya warna putih? Tak apalah warna sesama, warna lain. Okey, bila dia keluar ni, tulis nama dulu yang dekat atas tu. Yang title tu tulis nama. Okey, lepas tu yang dekat write something ni tulis jawapan. Ustazah tanya apa tadi? Adab ketika bersama ibu bapa apa yang pertama? Memberi ucapan salam contohnya. Tulis memberi ucapan salam. Gitu. Lepas tu dah tulis ni kalau macam mana nak hantar klik dekat luar. Klik kat luar je, klik je.
Klik 2 kali. Nanti dia post lah. Nampak tu? Okay, Uwais cakap menolong ibu Ustazah. bapa. Ya. Ustazah. Umar cakap Chat menolong ibu tu bapa. istibu tadi. Bukan dekat chat. Dah klik belum link tu? Ada malas. Saya dah klik. Pergi dekat link tu masuk. Uwais cakap baik dengan ibu bapa. Okay, Safia dah tulis nama tu bagi jawapan. Apa? Add comment dekat situ. Siapa dah tulis nama boleh? Rania Arisa, apa lagi? Adab kepada ibu bapa. Membantu. Tulis. Nanti waktu hari Jumaat nanti bolehlah buat ni. Umar dah tulis. Umar dah tulis. Rania Arisa cakap memberi ucapan salam. Uwais dah bagi 2 dah tu. Tolong ibu bapa, cakap baik dengan ibu bapa. Apa lagi? Umar cakap menolong ibu bapa. Okay, Adawiyah apa? Ustazah, Ya? tunjuk balik saya tak nampak. Okay, sekarang dah keluar kan macam ni? Amsyar dah Ustazah. Okay, kalau dah keluar macam ni. Nampak tak Amsyar punya? Nampak sekejap Saya nak tunjukkan awak tak dapat. Tekan yang tambah ni. Nampak kat bawah yang warna pink ni, klik situ. Bila klik dia akan keluar kotak yang warna kelabu ni minta awak tulis. Nampak dia keluar dekat atas ni. Pergi kat sini, tulis nama dulu. Nama kat sini nama apa? Lepas tu bawah tu tulis apa jawapan dia. Lepas tu dah tulis, klik kat luar. So nanti dia post lah. Okay, Amna Sofia cakap jangan menipu ibu bapa. Mana Amsyah punya? Amsyah dah klik belum? Tadi saya tekan enter, lepas tu saya baru tekan luar. Suka untuk Tapi ada tak awak punya? Saya tengok, saya dah sini tak ada. Saya nak tengok. Tak ada. Awak kena klik kat luar. Jangan tekan enter, klik kat luar. Ustazah nampak tu. Khairi Zafran ni siapa tengah tulis? kau menyebut. Mak Syita cakap bercakap lemah lembut. Rania Sofia cakap menolong ibu bapa. Kena sayang ibu. Siapa yang tulis ni? Kena sayang ibu ni. Ni lah saya katakan jawab lain kat peperiksaan. Kat sini jawab lain juga. Aduh. Dengar suara Hamsyah. Siapa lagi tak tulis? Macam mana nak jemput? Siapa betul Ustazah like? Siapa betul Ustazah like? Alisha Maisara, cuba tulis apa? Jangan tulis nama je. Hanya cikgu. Awak tulis. bukannya nyapa. Okay. Ustazah, macam mana nak hantar? Macam mana nak hantar, klik dekat ni. Kedai tulis, klik kat luar. Klik kat yang mana kat luar ni. Klik je luar kotak. Saya buka mic je tadi. Apakah contoh mempunyai Jangan kecilkan hati ibu bapa macam kita cakap. kepada rakyat. Laksanakan. Ni kan bila dah masuk nama ni, awak boleh add comment, tulis add comment kat bawah ni. Macam Khairi Zafran Jantan. Add comment. Boleh tulis banyak-banyak kat situ. Bukanlah. Saya tak perasan. Tak tengok. Saya ingat. Saya soalan Ustaz, saya nak ni kan, saya buat Amsyah latihan dapat tak tu? ni. Boleh tak Saya tengok Amsyah? belakang muka surat tajuk tu, saya buat latihan tu. Kan ada, dia suruh buat dalam buku tulis. Adalah soalan ni. Okey, dah habis dah adab kepada ibu bapa. Sekarang cuba tulis apa ni pula? Merealisasikan keadilan. Fadilat beradab kepada ibu bapa. Apa kebaikan kalau beradab kepada ibu bapa? Ketua negara yang Add comment je. Kan dah ada nama awak situ, add comment. Tak payah post yang lagi baru.
Apa fadilat beradab dengan ibu bapa? Kebaikan. Kebaikan beradab dengan ibu bapa. Dikasihi Allah. Ha, tulis dikasihi Allah. Fadilat datang. Fadilat. Ha, tengok Amna dah pandai tukar warna. Warna purple. Nak tukar warna tekan yang dekat titik-titik ni. Kebaikan apa? Titik-titik. Kebaikan apa? Jangan tekan warna. Buat jawapan dulu. Orang lain tak siap dia boleh tukar. Asal Ya, dah apa? tempat dia nak tukar. Apa fadilat beradab dengan ibu bapa? Tengok Ustazah, tengok Ustazah tulis satu. Fadilat. Kebaikan. Oh, fadilat apa? Daripada raja berawal dah fadilat apa. Tak tahu-tahu. Sekarang Amsyah punya ada tak? Syah punya tulis nama tak? Saya tak tulis nama. Saya dah tulis nama awal-awal tapi saya tukar. Lepas tu saya tulis menolong ibu bapa dah. Menolong ibu bapa. Sekejap Ustazah tengok. Kenapa kakak tak tulis? Tulis tak? Mana tulis tak? Menolong. Ini tulis kat sini. Yang ni ke? Nampak ni menolong ibu bapa ni. Ya, Ustazah, ya. Ha, okey. Sekarang ni Ustazah tanya Fadilat pula. Add comment je. Tak payah post yang baru. Add comment je. Ha, macam orang nampak ni. Macam Uwais buat ni. Nampak dia tulis bawah banyak. Ha, macam tu. Ustazah macam Ustazah gambar siapa ni? Gambar hantu ke? Ha? Siapa pula letak gambar hantu? Orang letak gambar dia. Jangan macam-macam. Nanti keluar daripada laptop tu. Takut. Ha, tulis cepat Fadilat apa? Saya nak tengok. Siapa betul Ustazah like. Fadilat tu kebaikan. Kebaikan beradab dengan ibu bapa. Pertama, dikasihi Allah. Contohnya Ustazah tulis dikasihi Allah. Ya? Fadilat tu kelebihan dia. Kelebihan sayang ibu apa-apa. Kalau tak sayang dapat apa? Kelebihan Fadilat dan Lili dah tulis, Lili. Cuba try. Tulis. Ha, dah boleh nampak. Ha, tengok Zafran tulis dapat pahala. Siapa lagi? Fadilat pun tak apa-apa lagi. Apa lagi? Kalau kita tolong ibu kita dapat pahala. Lagi kalau kita dapat pahala, Allah sayang. Lagi apa lagi? Kalau Allah sayang, doa kita senang makbul tak? Ha, tu dekat situ doa senang makbul. Kak Amna tulis dikasihi Allah. Okey. Rani Kakak Alisa tulis tanya apa? jiwa sentiasa tenang. Ha, siapa yang tengah nak upload gambar ni? Bukan Ustazah delete. Kakak tolong. Kakak tolong. Inara. Okey. Inara Ustazah kali ni delete nak suruh gambar Rais. okey, kakak nak tulis apa? Kakak bercakap dengan lembut. Okey, lagi apa lagi? Mendapat keredaan Allah, doa Kalau dikabulkan baik ni buat apa? Allah. Boleh tulis. Allah sayang tak? Jawab apa ni? Sayang Allah. Disayangi 2, 2, 3, 4, 5, 6 tak apa. Disayangi oleh ibu bapa dan Allah. Kiranya Alisa tu apa tu? Mendapat keredaan. Okey dah. Okey. Alah tak boleh tu. Okey dah. Ustazah nak ni pula, nak tunjuk video pula. Ya, Ustazah nak share cerita yang Ustazah cakap tadi tu. Sahabat Rasulullah tu. Okey dah Ustazah stop Ya, ada kakak ada. Kita yang ya Allah. Okey. Sekarang ni Ustazah nak share cerita sahabat Rasulullah. Stop share jap.
Okay, dah pandai dah tulis? Semua dah pandai tulis dah? Nanti waktu lisensi buku cuma nanti bolehlah buat. Jangan tulis mengarut-ngarut macam UAS ni, lawan hantu. Hantu apa dia? Nak lawan hantu kena baca apa? Macam mana kita nak lawan hantu? Kita berdoa. Lagi apa lagi? Kita solat. Baca Al-Fatihah. Siapa hafal ayat kursi lagi bagus. Baca ayat kursi. Saya hafal ayat kursi. Saya hafal gambar saya lah. Okey. Saya hafal ayat kursi. Okey, sekarang Ustazah nak share ni. Kisah sahabat Nabi ni. Ada 21 orang. Dia punya pengajaran cerita dia. Okey, nampak tak? Nampak tak video yang Ustazah tunjuk ni? Nampak kan? Okey. Kisah anak derhaka. Nama dia Alqamah. Alqamah ni sahabat Rasulullah. Okey, kita tengok apa jadi pada dekat Alqamah. Kenapa orang ambil orang tetakan api? Ini sampai selesai, semoga menginspirasi. Dengar tak? Dahulu, Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Sangat taat. Ia tak pernah melalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah melewatkan. Namun saat nazak, di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal dan Shuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah, aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Ketibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan kepadaku. Bagaimana keadaan anakku? Dia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepada aku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibunda.
Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan Bilal. Hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, La ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya. Pada hari itu juga, Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato. Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu. Murka Allah juga berada pada murka ibu. Dari petikan kisah di atas dapat ditarik beberapa pelajaran. Alqamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang lain. Kecuali ia bertobat dan perbaiki sikap. Kecintaan seorang Itu ke depan laju. Tuh sikit. Okey. Dia cerita kat Ustazah. Tu ke? Tentang apa? Mana dia kena bakar tu? Mana? Tadi dia, Rasulullah nak bakar dia, tapi siapa yang tolong? Okey, pertama sekali, siapa nama sahabat Rasulullah ni? Mama. Alqamah. Sahabat Nabi Muhammad ni nama dia Alqamah. Apa jadi kat Alqamah ni? Saya tak tahu. Apa jadi kat Alqamah tu tadi? Salah. Ya, Ustazah ada ke tak video tadi? Skip ke tak? ada? Skip tu melajukan je. Bukan, dia macam tu, dia melukis. Okay, apa jadi kat Alqamah tadi? Alqamah tu dia nak meninggal, dia senang ke tak? Dia senang ke susah nak meninggal tadi? Susah, dia tak boleh nak mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Kita kalau nak meninggal kan kita kena baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu Alqamah tu dapat ucapkan tak? Alqamah tu dapat ucapkan? Tak dapat. Kenapa? Padahal Alqamah tu rajin. Rajin sembahyang, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi kenapa dia tak boleh mengucap kalimat syahadah? Dia tadi dan cerita tadi tu dia sepak mak dia punya. Sepak mak dia. Dia buat jahat pada mak dia. Dia pentingkan isteri dia. Dia lupa pada mak dia. Lepas tu mak dia kecil hati lah. Bila mak dia kecil hati, apa jadi? Kan mak dia sedih, mak cakap, aku tidak suka padanya kerana dia lebih pentingkan isteri dia. Dia lupa pada mak dia. Okey, lepas tu bila Rasulullah dengar cerita daripada mak dia tu, Rasulullah cakap apa? Rasulullah nak bakar. Tu. Anak dia. Anak dia. Lepas tu mak dia bagi ke? Tak. Mak dia lah, Ustazah. Mak dia nangis, mak dia cakap apa? Ustazah, kenapa yang anak tu kena api? Anak dia kena api lah sebab dia dahaka pada mak dia. Rasulullah marah. Tapi mak dia ni sayang lagi kat anak dia walaupun mak dia marah, mak dia kecil hati dekat anak dia. Mak dia cakap, jangan, aku tak sanggup melihat anak aku dibakar.
Sebab dia masih sayang dekat anak dia. Tapi Rasulullah cakap apa? Lepas dia baca doa. Tapi Rasulullah cakap nanti kalau mak dia tak maafkan anak dia sekarang, nanti balasan Allah dekat akhirat lagi sakit. Api dia lagi besar. Api neraka tu lagi panas daripada api dunia tu. Lepas tu, mak dia ampunkan tak dosa anak dia? Ampunkan. Mak dia doa, mak dia ampunkan. Mak dia cakap di hadapan semua sahabat-sahabat Rasulullah, di hadapan Rasulullah ni, aku ampunkan kesalahan anak aku terhadap aku. Lepas tu barulah anak dia boleh mengucap. Nampak tak kat situ? Besarnya redha daripada ibu bapa tu. Bila mak dia dah redha, mak dia dah ampunkan dia, barulah Allah ampunkan dia. Walaupun dia tu rajin solat, dia rajin puasa. Okay. So Ustazah nak yang dekat tadi, ada lagi kan dekat tu kan? Yang Padlet tu, cuba tulis pengajaran cerita. Tulis pengajaran cerita kat situ. Yang dekat Padlet tadi. Ya, apa pengajaran cerita tu? Tulis. Tadi. Jangan. Boleh post yang baru lah, tulis yang baru. Tak payah add komen. Nanti kan tak nampak. Cepat tulis pengajaran cerita tadi. Siapa tengah tulis ni? Kakak saya terkeluar. Ya, dapat buka tak lagi link tu? Dia dah buka kan? Tinggal tulis je. Apa pengajaran cerita tadi? Jangan kecilkan hati ibu bapa. Lagi apa? Kita kena, Rani Arisa tulis apa tu? Kita kena buat baik. Pada ibu bapa. Rani Arisa cakap kita kena buat baik pada ibu bapa. Lagi apa lagi? Pengajaran dia. Amalan kita tidak diterima kalau kita derhaka kepada ibu bapa. Okey. Bagus. Lagi siapa lagi? Tulis. Kita boleh ke bagi ni balik. Itu Alqamah dibakar. Wes cakap. Apa? Terkeluar. Sekejap. Ustazah. Ya, tu Ustazah ada share balik dah link tu. Sampai terkeluar tadi. Kenapa Alqamah belum dibakar lagi? Kan Rasulullah tak jadi bakar. Sebab Nabi siapa ni? Mak dia tolong. Mak dia dah ampunkan.
Syafina cakap menghormati. Menghormati siapa Syafina? Menghormati ibu bapa. Cepat. 2 minit lagi Ustazah bagi. Nak tulis. 1, 2, 3, 4. Amsyah dah tulis belum tu Amsyah? Dah lama dah. 1, 2, 3. Apa kebaikan dia? Kebaikan. Apa pengajaran cerita tu? Penjara. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Mengira apa tu? Tak payah mengira. 20, 21, 22, 23, Tak betul Ustazah like. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Okay, Mak Syida cakap apa tu? Mendapat pahala apa? Lagi 1 minit, lagi 1 minit. Sendiri. Lagi 1 minit. Apa tulis? Jangan menipu ibu bapa. Orangnya Sofia apa tulis sama? Menghormati ibu bapa. Ibu. Kena jarak, jangan dekat-dekat. Tulis menghormati ibu bapa. Menghormati tekan jarak. Space tekan ni. Dah saya kira dah tamat. Rajin betul Amsyah mengira. Ustazah suruh tulis. Saya dah. Dah. Pengajaran cerita dia apa Amsyah? Tadi saya cakap menolong ibu bapa. Mana tak pengajaran cerita ni. Cerita tadi. Oh, cerita. Jangan Mak dia sedih sebab tu dia tak ibu boleh bapa. tak syahadah. Ya. Salah Nurul Sirah tu first. Okey dah. Okay, so itulah kita punya pelajaran pada hari ini. Ada Wiyah apa tu? Wow. Semua orang nampak muka ada Wiyah tu. Dapur salah 2. Okay, so tu pengajaran kita hari ni kita belajar jangan derhaka pada ibu bapa. Okay, jangan lupa Alah, tak boleh lah. Apa tu? Okay, so habislah kelas kita untuk hari ni. Sejam kita belajar hari ni. Good job semua. Perasan tak dah sejam kita belajar? Good job. Good job. Saya Tak apa. dia rasain je. Okay. Okay, kita baca doa. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as innal insana lafi Terima kasih, Ustazah.